A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. InsyaAllah kuliah pada hari ini adalah kuliah yang siri ke-19 dalam ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, dan kita masih dalam perbincangan Al-Hukmul Wad'i yang keempat dan yang kelima, iaitu As-Sihhah dan juga Al-Butlan. Definisi As-Sihhah wal Butlan. Jadi apabila kita membincangkan tentang perbahasan hukum wad'i yang lima ni, as-sabab, asy-syartu, al-mani', as-sihhatu dan juga al-butlan. Jadi hari ini kita tajuk yang ataupun kategori dan pembahagian yang keempat dan yang kelima, iaitu as-sihhah wal butlan. Jadi definisi as-sihhah wal butlan ini apabila perbuatan mukallaf menepati dan mencukupi rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya, maka syarak akan mengiktiraf ataupun mengesahkan perbuatan tersebut. Manakala sebaliknya, apabila perbuatan mukallaf itu berlaku tetapi tidak mencukupi syarat ataupun rukun, maka syarak akan menyatakan perkara itu tidak sah, ataupun dalam arti kata yang lain, perkara itu akan terbatal. Jadi makna as-sihhah ialah tatarattabu 'alaiha atharuha syar'iyyah, kita panggil kesan-kesan syar'i ini akan berkuat kuasa apabila cukup syarat dan apabila cukup rukunnya. Jadi kalau dalam konteks ibadat, kalau kita buat satu ibadat yang mencukupi syarat dan rukun, maka maksudnya ibadat tersebut sah dan terlepaslah segala tanggungan mukallaf daripada perbuatan ibadat tersebut. Maksudnya terlepaslah kan. Jadi ibadat contoh macam solat kan, dia dianggap sebagai macam kita kata hutang. Apabila kita melaksanakan solat itu dengan cukup syarat, cukup rukunnya, maka solat kita sah dan terlepaslah bebanan kita yang sepatutnya kita buat. Dan bila kita dah laksanakan perkara tersebut, maka terlepaslah tanggungan kita. Baik. Itu kalau dalam bab ibadat. Kalau dalam bab adat dan juga muamalat, contohnya macam akad jual beli ataupun sewa menyewa, pernikahan dan sebagainya, apabila kita melakukan perkara tersebut mengikut syarat dan rukunnya, maka kesan-kesan syar'i akan berkuat kuasa, dan dari segi jual beli itu sah, kita boleh miliki barang tersebut, ataupun sewa tu kita boleh memiliki dan menggunakan manfaat yang kita sewakan tersebut. Dan juga dalam pernikahan, bila cukup syarat dan rukun, maka pernikahan kita sah dan halal lah hubungan jenis antara suami dan isteri. Okey, itu dari segi as-sihhatu. Makna al-butlan pula ialah al-butlan ini adam tarattubi athariha syar'iyyah 'alaiha, iaitu kesan-kesan syar'i ini tidak boleh berkuat kuasa. Kerana apa? Kerana perkara itu tidak sah dan terbatal. Okey, contohnya macam dalam bab ibadat. Apabila kita melakukan satu ibadat tetapi tidak mencukupi syarat dan rukunnya, maka ia tidak dianggap sah ataupun dianggap batal, dan tanggungan si mukallaf itu masih belum terlepas. Maksudnya dia masih perlu melaksanakan ibadat tersebut. Manakala dalam bab muamalat, apabila kita melakukan satu transaksi yang tidak mencukupi syarat dan rukun, maka tidak akan berlaku apa-apa kesan dari segi bolehnya kita memiliki barang tersebut. Contoh dalam akad jual beli kan. Jadi bila kita kata jual beli itu tidak sah, maka kita tidak boleh memiliki barang yang kita nak beli tu. Kenapa? Kerana akad tu tidak berjalan dengan sepatutnya. Baik. Okey, persoalan berikutnya, adakah as-sihhatu wal butlan ini ia terletak dalam hukum taklifi ke sepatutnya ataupun terletak dalam hukum wad'i? Baik. Jadi ini adalah khilaf di kalangan
para usuliyin kita, sebahagian daripada ulama usul menyatakan bahawa as-sihah dan juga al-butlan ini duduk di dalam perbahasan hukum taklifi. Kerana apa? Kerana dia mempunyai hukum dari segi keharusan tu. Ya, keharusan memiliki sesuatu ataupun pengharaman untuk memiliki ataupun tidak sah sesuatu perkara tersebut. Jadi hukum haram, ia terletak dalam hukum taklifi. Itu hujah segelintir ulama usul. Namun pendapat ini tertolak kerana apa? Kerana bila kita kata al-bai', kan, jual beli ni, kan, dia ada kita panggil konsep al-khiyar. Jadi bila konsep al-khiyar ni, pada peringkat permulaan kita telah melakukan akad jual beli. Okey. Kemudian jual beli tu dah sah lah. Okey. Tetapi rupanya barang tu ada cacat ataupun rosak. So kita nak kembalikan barang tersebut kepada pembeli. Jadi ini dikatakan ada konsep al-khiyar, iaitu kita boleh kembalikan barang yang kita beli tu disebabkan ada kecacatan ataupun kerosakan. Jadi kalau kita katakan ia adalah hukum taklifi, maka bila berlaku sahaja akad jual beli tu, maka barang tu jadi milik kita. Okey, jadi kita harus menggunakan barang tersebut, kan. Tetapi memandangkan ada konsep khiyar, jadi kita boleh bagi balik barang tersebut walaupun pada peringkat permulaan tadi akad tu dah sah lah, kan. Jadi ini kita panggil jawapan kepada ulama yang menyatakan bahawa as-sihah dan al-butlan itu terletak di bawah perbahasan hukum taklifi, kan. Tetapi pendapat yang ditarjihkan oleh oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz ini, beliau menyatakan bahawa hukum as-sihah dan juga al-butlan ini sebenarnya terletak dalam perbahasan hukum wad'i. Kerana apa? Kerana syarak memberi hukum adanya kaitan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain, di mana perkara yang kita nak buat itu disyaratkan ataupun ada rukun-rukunnya yang perlu kita patuhi dan perlu kita penuhi syarat dan rukun tersebut. Okey, kalau kita tidak penuhi syarat dan rukun tersebut, maka perbuatan yang kita nak lakukan itu dianggap tidak sah ataupun terbatal. Dan sebab itulah Dr. Abdul Karim Zaidan mentarjihkan pandangan yang mengatakan bahawa as-sihah dan juga al-butlan ini terletak di bawah kategori hukum wad'i. Okey. Kerana apa? Dalam as-sihah wal butlan itu dia tidak ada kita panggil tuntutan untuk buat, dia tidak ada tuntutan untuk tinggal dan tidak ada takhir yang ataupun pilihan untuk kita buat. Tetapi Allah meletakkan satu kait, satu ikatan, satu syarat ataupun satu sifat antara satu benda dengan satu benda yang lain. Jadi kita panggil wada'a tu, kan. Wada'a, Allah meletakkan perkaitan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Jadi bila begitu sifatnya dia lebih kepada hukum wad'i. Sebab kalau hukum taklifi ni dia melibatkan tuntutan untuk buat, kan, ataupun tuntutan untuk tinggal dan juga pilihan untuk kita buat ataupun tidak. Baik. Kemudian maksud al-butlan dan juga al-fasad. Okey, istilah al-butlan dan juga al-fasad ini adalah satu istilah yang sering digunakan dalam fiqh dan juga usul fiqh. Dan pengertian al-butlan, istilah al-butlan dan juga al-fasad ini pada pandangan jumhur usuliyin, ini maksudnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, menyatakan istilah butlan dan juga al-fasad ini maksudnya sama. Jadi kalaulah satu ibadat, satu akad, transaksi dan sebagainya, bila dia tidak mencukupi syarat ataupun rukun, maka kita boleh menyatakan bahawa ibadat tersebut adalah batil, butlan, dan juga fasid ataupun fasad. Sebab istilah tu dua-dua maksud yang sama sahaja. Okey, contohnya jualan orang gila adalah batil ataupun adalah fasid.
Kan, kita boleh sebut istilah itu jualan orang gila ni adalah terbatal ataupun fasid, kan. Sebab istilah dia, makna dia sama sahaja. Kemudian menjual barang yang tiada dalam majlis akad, kan. Kita jual barang yang tak ada dalam majlis akad, ataupun kita menjual bangkai, dikatakan mengikut pandangan jumhur batilun atau fasidun, kan. Batal dan juga fasad, maksudnya sama. Okey. Tetapi pada pandangan mazhab Hanafi, dan pada pandangan mazhab Hanafi, mereka memperincikan tentang istilah al-butlan dan juga al-fasad, di mana di sisi ulama Hanafi, mereka menyatakan bahawa kalau dalam bab ibadat, mereka pecah, mereka perincikan, mereka detailkan. Kalau dalam bab ibadat, kalau ibadat itu tidak cukup rukun atau tidak cukup syaratnya, contoh tak cukup rukun, semayang tanpa rokok, tak cukup syarat, semayang tanpa wuduk, maka dalam kedua-dua keadaan ini, dalam bab ibadat boleh digunakan istilah solat itu batal dan juga solat itu fasad. Okey, dalam bab ibadat, mazhab Hanafi sama pendapat dengan mazhab jumhur, iaitu istilah butlan dan fasad ni maknanya sama. Namun dalam bab muamalat, kan, ulama Hanafi menyatakan bahawa sekiranya transaksi itu, contoh kita ambil jual belilah, kan, kalau dalam jual beli tak cukup rukun, kan, maka apabila tak cukup rukun, maka jual beli itu adalah terbatal, kan, dan tidak akan berlaku apa-apa kesan dari segi pemilikan harta tersebut. Jadi kita nak beli barang tersebut, kalau barang tak ada, dan kita nak beli macam mana barang tak ada, kan. Jadi ini dah melibatkan, kita panggil rukun akad jual beli tu, maka jual beli itu dinamakan batil ataupun butlan, kan, terbatal, tidak sah. Contohnya macam jual beli orang gila, ataupun menjual bangkai, ataupun bernikah dengan mahram, kan. Okey, itu yang pertama. Namun dalam situasi yang lain, apabila dah cukup syarat, apabila dah cukup rukun, apabila dah cukup rukun-rukun dalam jual beli itu, tetapi jual beli itu tidak mencukupi syarat, dia ada rukun, dia ada syarat, kan, maka jual beli ini dinamakan fasid, iaitu fasad sahaja, dia sah tapi fasad, kan, dan dia tergantung. Maksudnya tidak perlu akad baru, kita boleh pakai akad yang lama tu, tetapi dia masih belum boleh berkuat kuasa sehingga, kan, sehingga orang yang melakukan akad tersebut mengesahkannya, kan. Contoh macam apa? Contoh macam jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Contoh begini, Ahmad berkata kepada Ali, Ali, aku nak jual handphone ni, kan. Jadi makna kata Ali pun kata boleh, aku nak beli. Berapa harga? Ada lah, kan. Ahmad dia tak bagi tahu harga tu. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi, rukun jual beli tu dah ada, iaitu pembeli dah ada, penjual dah ada, barang yang nak dijual tu ada, kan. Dari sudut tu dah boleh dah laksanakan jual beli tu. Tetapi dia tak cukup syarat lagi, iaitu harga tidak diketahui. Jadi makna kata akad sebegini, kalau mengikut mazhab Hanafi, dia tidak kata akad itu batal, tetapi dia kata akad itu fasad ataupun fasid, kan, tertakluk kepada pengesahan penjual ataupun pembeli tersebut. Apabila mereka mengatakan pada peringkat permulaan, Ahmad kata tidak ada harga, ya, dia tak sebut harga, kan, sehinggalah Ali desak, Ahmad, hang nak jual macam mana kat aku kalau hang tak sebut harga? Jadi aku nak tahu harga berapa. Jadi bila Ahmad kata okeylah, tak apa, aku jual kat hang 200, maka ketika itu barulah akad tadi sah, kan. Kalau selagi mana Ahmad tidak menyebut harga, maka akad itu hanya dikatakan fasad saja, dia tidak terbatal. Ini mengikut pandangan mazhab Hanafi, kan.
Jadi kesimpulan dalam kita panggil istilah, kan? Kesimpulan dari segi istilah al-butlan dan juga al-fasad mengikut mazhab jumhur dan juga mazhab Hanafi ini, mereka ada sedikit pendetailan. Kalau mazhab jumhur, kesimpulannya ialah istilah butlan dan fasad ni sama sahaja. Kan? Dia tak cukup rukun ke, tak cukup syarat ke. Selagi mana tidak mencukupi rukun ataupun syarat, maka mengikut jumhur, ia adalah akad yang terbatal, ia adalah akad yang fasad, ataupun ibadat itu dikatakan batal dan juga fasad. Tetapi mengikut mazhab Hanafi, kalau yang melibatkan rukun, maka kalau dalam konteks muamalat yang melibatkan rukun, akad itu terbatal. Tapi kalau melibatkan kita panggil salah satu sifat ataupun salah satu syarat sahaja, maka ia hanya bersifat fasad, bukan batil, dan ia tertakluk kepada pengesahan pengakad yang terlibat dalam akad tersebut. Jadi itu kesimpulan dalam perbahasan as-sihhatu wal butlan pada hari ini, dan insya-Allah alhamdulillah kita pun telah selesai dalam memahami hukum al-wad'i yang 5 itu, as-sababu wasyartu wal mani'u was-sihhatu dan juga al-butlan. Kan? So kita alhamdulillah kita dah selesai hukum taklifi, kita juga dah selesai dalam hukum al-wad'i. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk tajuk yang baru berkenaan dengan al-hakim ataupun asy-syari'u. Siapakah yang dikatakan syarak itu? Kan? Jadi setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.